Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sempena persidangan di KBBKL pada hari ini, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Muhammad Farhan Arifin, sekarang berkhidmat di UTM di Akademi Tamadun Islam. Dan tanpa melengahkan masa, okay, saya share slide. Okay, tajuk yang saya hantar untuk persidangan kali ini adalah tentang pelancongan dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah dan analisis model mendepani wabak COVID-19. Okey, dan yang pertama adalah berkaitan dengan nas. Yang pertama, ada 6 konteks ayat ataupun yang berkaitan dengan mengembara ataupun rehlah dalam Al-Quran. Jadi salah satunya adalah daripada surah Al-Hajj. Okey, afalam yasiru fil ard. Ini kami fokuskan ayat ni disebabkan dia punya suruhan supaya mengembara. Okay, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya mereka dapat melihat kesan-kesan tersebut. Lahum qulubun ya'qiluna biha, dan mereka ada hati dengannya dan mereka dapat memahami ila akhir ayat. Okey, berdasarkan nas tersebut kami pergi kepada daya faham mufassir. Mufassir menyatakan afalam yasiru ataupun perkataan yasiru ataupun siru yang berasal daripada perkataan sara yang maksud pergi atau berjalan. Jadi ia merujuk kepada suruhan manusia mengembara di atas muka bumi. Pergi mengembara, keluar mengembara di atas muka bumi. Dan dalam ayat ini disebut menurut Al-Qurtubi, Allah menempelak orang-orang kafir yang tidak mahu beriman. Walaupun telah keluar melihat kesan-kesan yang berlaku kepada umat terdahulu, menyatakan mereka ni hati mereka tak terbuka melihat kebenaran. Dan antara lain istifadah daripada ayat tersebut adalah ini daripada Ibnu Abi Dunya, okay, yang dia ada bagi pesanan supaya kita melihat kepada keadaan orang-orang terdahulu, macam mana mereka diberi azab, macam mana mereka diberikan nikmah ataupun bencana, okay, supaya mengingatkan kita yang hidup pada masa sekarang. Jadi kita tak akan mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Dan seterusnya dalam kitab Rihlah fil Islam Anwa'uha wa Adabuha, okay, pengarang menyatakan bahawa Allah menyarankan manusia supaya melakukan rihlah, okay, dalam bentuk peribadatan yang benar. Ini didorong oleh fitrah manusia yang perlu kepada rihlah untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan oleh pada itu manusia ni perlu berpindah dari satu tempat ke satu tempat untuk merebut peluang rezeki ataupun ibadah. Jadi di antara lain dalam keistimewaan kembara ataupun rihlah, Al-Bawawi menyatakan daripada ayat tersebut juga mengatakan bumi itu mudah. Allah ni dah memudahkan bumi itu dengan jalan-jalannya. Dan maka manusia mudah untuk menerokai dan tak perlu bersusah payah. Dan Al-Qurtubi juga mempunyai pandangan yang sama, menyatakan Allah tidak menjadikan bumi itu payah untuk teroka. Jadi manusia boleh meneroka, boleh mendaki, boleh menikmati pemandangan alam. Begitu juga Al-Khazin bila kata kalimah unzur, okay, dalam ayat yang lain, mana ia bukan maksud melihat dengan mata kasar, tapi melihat dengan mata hati untuk tahu akibat penentangan umat terdahulu, bala dan hukuman yang menimpa mereka. Dan Ibnu Katsir menyatakan mengembara di bumi perlu disertai dengan tubuh badan dan akal fikiran. Okay, jadi itu sedikit sebanyak tafsiran yang saya nyatakan dalam slide yang ringkas ni lah. Okay. Dan apa yang penting adalah rumusan dia. Daripada banyak-banyak kitab tafsir dalam 20 yang telah kami kaji, okay, ini adalah rumusan yang boleh kita relate dengan rihlah ataupun keluar ataupun melancong dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, rihlah ataupun melancong ataupun penerokan alam adalah untuk melihat dan berfikir tentang asal kejadian makhluk, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rihlah tu bukan hanya untuk tujuan menambahkan keimanan,
dan juga ia ikut memperkukuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan destinasi pelancongan yang disarankan oleh Quran adalah negeri-negeri yang ada sisa kemusnahan dan kehancuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sudut yang lain, pelancongan ataupun rehlah juga boleh untuk keputusan perniagaan, perdagangan dan urusan mencari rezeki seperti mana yang diterangkan oleh pengarang kitab Ar-Rihlah, Adabuha wa Anwa'uha tadi. Dan para ulama turut menyatakan berapa kategori rehlah ataupun pelancongan yang itu musafir, iaitu ziarah, iaitu rehlah siyahah atau melancong secara detail, siyahah, dan umrah dan haji. Jadi keluar ataupun mengembara ataupun melancong ni boleh atas berbagai sebab. Okey, musafir pun dikira keluar melancong. Okey, ziarah, rehlah dan sebab termasuklah umrah dan haji. Dan dalam berdasarkan Quran juga dapat difahami bahawa konsep berjalan ataupun melancong dalam Islam adalah terbahagi kepada banyak kategori. Okay, seperti yang saya nyatakan, musafir, ziarah, rehlah, siyahah dan umrah haji. Dan masing-masing mempunyai tujuan yang spesifik, seperti untuk ibadah khusus, untuk umrah dan haji, rekreasi, menziarahi, usaha perniagaan, musafir, termasuklah menuntut ilmu. Ya, kita perlu keluar untuk menuntut ilmu seperti mana kita daripada daerah yang jauh pergi ke Kuala Lumpur untuk menuntut ilmu. Ia juga disebut sebagai rehlah ataupun kita keluar untuk menuntut ilmu. Dan banyak lagi tujuan-tujuan seperti ziarah dan sebagainya. Ini adalah apa yang kita dapat rumuskan tentang pelancongan ataupun pengembaraan dalam Al-Quran. Okey. Bila kita pergi kepada hadis Nabi, ini lagi detail, iaitu dijumpai ada 3 jenis hadis. Okey, satu hadis tentang siyahah secara detail, dua lagi tentang pelantikan musafir, ketua dalam musafir, kaedah musafir, dan satu lagi berkaitan dengan jenis-jenis musafir yang ditekankan oleh Nabi SAW. Dalam hadis ni Nabi tegaskan tentang siyahah. Inna siyahah ummati. Ini tahap siyahah yang paling tinggi. Tahap pelancongan yang paling tinggi, iaitu berjihad di jalan Allah SWT. Jadi ini hadis ni secara langsung dia menyebutkan tentang siyahah. Dan siyahah yang Nabi katakan yang paling tinggi adalah berjuang di jalan Allah SWT. Okey, dalam tafsiran ataupun dalam syarah hadis, Al-Abbad menyatakan maksud siyahah yang disebut oleh Nabi adalah melancong dengan meninggalkan tempat tinggal atau negeri untuk merantau ke wilayah yang lain. Jadi dalam kata-kata lain, ia maksud meninggalkan keselesaan sedia ada. Dan bagi umat Islam, konsep melancong yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala adalah keluar daripada wilayah atau negeri untuk berjihad. Okay. Untuk berjihad juga jika melancong seperti mana hadis Nabi tadi, mengalahkan musuh, mengislamkan umat manusia, menyebarkan perkara kebenaran dan petunjuk dakwah. Walau bagaimanapun, hal ini tidak menafikan konsep melancong dengan meninggalkan negeri atas sebab-sebab yang lain atau untuk perkara kebaikan atau manfaat tertentu. Cuma Nabi dah bagi indikator bahawa yang paling tinggi adalah melancong atas fisabilillah. Kemudian dia tak menafikan sebab-sebab pelancongan yang lain. Dan baginda SAW juga menggalakkan umatnya untuk keluar, untuk mengembara, untuk musafir, untuk melancong. Dan baginda turut memberikan beberapa panduan dan nasihat yang berguna untuk dipraktikkan ketika mengembara, seperti kena melantik ketua dan sebagainya. Dan Nabi juga ada hari-hari tertentu untuk keluar. Ini telah dijelaskan dalam banyak riwayat yang lain. Okey. Dan yang seterusnya adalah, ini rumusan daripada hadis, iaitu pelancongan adalah pergerakan manusia daripada tempat tinggal menuju ke satu destinasi dengan pelbagai tujuan yang pelbagai. Dan pelancongan dalam Islam
tidak seperti yang mana kita faham. Dalam Islam dia merangkumi satu aspek yang lebih luas dan tidak hanya untuk tujuan bercuti semata-mata. Dan pelancongan Islam turut merangkumi jalan ke fisabilillah dan juga untuk tujuan pelbagai seperti perniagaan, kesihatan, sukan, pembelajaran, keagamaan dan yang lain-lain. Dan pengembaraan seseorang ataupun tindakan seorang keluar dari tempatnya menuju ke satu destinasi pilihan, asasnya mestilah mempunyai niat dan tujuan yang baik agar dikira sebagai ibadah dalam Islam. Untuk apa sebab pun niat itu yang penting. Jadi apa yang boleh kita fahami, pelancongan ataupun keluar dalam Islam ni tidak hanya untuk bercuti. Ia juga untuk menziarahi, ia untuk musafir, ia untuk belajar dan begitu juga untuk upacara ataupun untuk aktiviti keagamaan. Dan daripada hadis dan Al-Quran tadi, makna saya telah rangkumkan kepada satu bentuk dictionary. Ni dictionary ni diadaptasi daripada dictionary HACCP ataupun hazard analysis ketika control point. Jadi supaya mudah untuk kita dapat praktikkan bila kita nak keluar ataupun mengembara pada musim COVID. Okey, jadi bila merujuk kepada mengembara ataupun melancong dalam perspektif wahyu, dia berbagi pada Quran dan Sunnah. Yang pertama, saya telah rangkumkan apa yang dapat kita fahami daripada Quran, iaitu dalam pelancongan menurut Quran, ia termasuklah penerokaan alam semesta untuk menambah iman, untuk melihat kehancuran umat terdahulu dan urusan mencari rezeki. Ia juga termasuk musafir, termasuk ziarah, termasuk rihlah, termasuk siyahah secara khas dan umrah dan haji. Okey, dalam hadis bila kita merujuk kepada pelancongan siyahah, ia merujuk kepada siyahah jihad dan rihlah ilmiah, kemudian musafir dan panduannya. Ini semua adalah anjuran ataupun kriteria keluar ataupun mengembara dalam Quran dan Sunnah. Dan apabila kita melaksanakan satu tindakan untuk melancong, mengembara, musafir dan sebagainya, okey, jadi dalam musim COVID ni yang pertama kita kena pastikan adalah adakah keadaan normal ataupun selamat. Okey, adakah keadaan selamat? Okey, pada musim COVID dia tak selamat. Okey, bila dia selamat, turun pada ia, jadi tak ada masalah untuk melancong dan sebagainya. Tapi bila dikatakan tidak selamat, okey, seperti mana ada musim wabak, jadi kita kena pertimbangkan panduan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk keluar ketika musim wabak. Yang pertama, penduduk yang berada dalam kawasan dan wabak tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh masuk. Seperti mana yang dilakukan sekarang oleh kerajaan, tidak membuka pintu sempadan, dan juga PKP 2.0 tak boleh keluar daerah. Ini berasaskan daripada hadis Nabi SAW. Tak boleh keluar, tak boleh mengembara, tak boleh berziarah, tak boleh musafir pada musim COVID. Dan seterusnya, tidak boleh berlaku pencampuran antara individu sakit dengan individu yang sihat. Jadi ini adalah tindakan untuk kita kuarantin orang yang sakit. Dan pada musim wabak juga isolasi di kediaman ataupun tempat masing-masing. Jadi ini merupakan panduan yang praktikal lah bila kita nak satu perkara yang kita nak keluar, sama ada untuk, contoh kita ambil contoh untuk musafir contohnya, untuk ziarah ibu bapa contohnya, kita nak keluar ke Quran, kita nak ziarah ibu bapa. Kemudian keadaan tak selamat. Jadi kita kena pertimbangkan benda ini. Okey, kita kena isolasi, kita kena tak boleh bercampur, takut mak bapak sakit kan, kita tak boleh pergi. Kemudian kena isolasi tempat masing-masing seperti mana yang disarankan oleh kerajaan. Jadi benda ni jadi satu panduan yang praktikal. Jadi boleh jadi satu parameter untuk aktiviti pelancongan ataupun pengembaraan pada zaman COVID-19 sekarang ini. Okey. Jadi benda ni tidaklah hanya terletak dalam kitab tafsir ataupun kitab hadis saja, mana kita boleh terjemahkan kepada satu bentuk lain yang lebih praktikal. Jadi orang boleh faham secara detail apa itu pelancongan menurut Quran dan apa itu pelancongan menurut Sunnah.
dan apa hak-hak batasan yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW. Okey, jadi setakat itulah pembatangan saya untuk kali ini, dan saya harapkan semua orang dapat mengambil ilmu daripada pembatangan saya yang sekadar yang ada ni. Dan saya ucapkan tahniah kepada jawatan kuasa seminar, dan semoga persidangan ini berjalan dengan lancar dan beroleh rahmat daripada Allah SWT. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.